Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akimi bin Jafli daripada semester 1 Diploma Dakwah Islamiah. Saya memegang nombor matriks DI 21/436. Saya ingin menyampaikan sebuah ceramah yang bertajuk Punca Keruntuhan Akhlak di Kalangan Remaja. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada Puan Jaina selaku pensyarah bahasa Malaysia bagi semester 1 Diploma Dakwah Islamiah serta hadirin khususnya para remaja yang sedang menonton. Sebelum saya menyampaikan ceramah saya ini, terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Puan Jaina kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan sebuah ceramah. Saya berharap ceramah ini memberikan manfaat yang besar kepada semua pihak. Tajuk ceramah saya pada hari ini berbunyi Punca Keruntuhan Akhlak dalam Kalangan Remaja. Golongan remaja boleh didefinisikan sebagai satu golongan peralihan dari segi sikap, fizikal, mental, emosi, rohani dan jasmani daripada alam kanak-kanak ke alam dewasa. Golongan ini merangkumi individu lelaki dan perempuan yang berusia dalam lingkungan umur 13 hingga 20 tahun. Atas hakikat inilah, maka sesetengah remaja masih lagi terikut-ikut dengan gaya hidup kanak-kanak dan sesetengahnya pula kelihatan matang seperti orang dewasa. Hal ini menyebabkan golongan remaja semakin tersepit dalam arus permodenan negara dan akhirnya muncullah golongan remaja yang terjerumus dalam kegiatan jenayah dan masalah sosial. Terdapat banyak punca yang menyumbang kepada runtuhnya akhlak remaja. Antaranya ialah pengaruh rakan sebaya. Menurut kajian, ketika usia remaja, seseorang itu lebih rapat dengan remaja sebaya berbanding keluarga. Oleh itu, rakan sebaya sangat mudah mempengaruhi seseorang remaja itu sama ada ke jalan yang benar atau ke jalan yang songsang. Para remaja ini akan saling cabar-mencabar dengan rakan sebaya untuk melakukan sesuatu walaupun mereka tahu perkara itu salah. Oleh kerana darah muda, remaja yang pantang dicabar akan melakukan perkara itu untuk membuktikan kehebatan mereka walaupun mereka tahu perkara itu berbahaya dan sia-sia. Bak kata pepatah, menang jadi arang, kalah jadi abu. Selain itu, kesibukan ibu bapa juga turut menyumbang kepada berlakunya gejala ini. Lumrah ibu bapa ialah mendidik dan mengasuh anak-anak supaya menjadi orang yang berguna, tetapi kesibukan mereka menghalang mereka untuk menjalankan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Oleh itu, anak-anak akan terumbang-ambing dalam dunia mereka dan seterusnya akan sesat dan memilih jalan yang songsang. Kesibukan ibu bapa juga menghalang mereka untuk mengambil tahu aktiviti anak-anak dan seterusnya membiarkan anak-anak bebas melakukan apa sahaja tanpa pengetahuan, termasuklah melakukan aktiviti yang salah. Ibu bapa ini hanya akan tersedar ketika anak mereka sudah teruk. Bak kata pepatah, sudah terhantuk baru tergadah. Seterusnya ialah pengaruh media massa. Pada zaman yang serba moden ini, media massa merupakan satu keperluan dalam kehidupan seharian. Media massa ini banyak memberikan kebaikan tetapi juga mempengaruhi seseorang terutamanya golongan remaja ke arah yang negatif secara diam. Cerita-cerita yang berunsurkan keganasan, malah seks, banyak ditayangkan oleh media massa. Cerita-cerita sebegini dapat mempengaruhi dan merangsang remaja untuk meniru aksi-aksi negatif itu dan hasilnya keruntuhan akhlak remaja semakin menjadi-jadi. Di samping itu, sifat semula jadi remaja juga senantiasa ingin mencuba sesuatu yang baru. Walaupun pada awalnya niat mereka hanyalah untuk mencoba, tetapi lama-kelamaan mereka akan ketagih dan terus terjebak ke dalam aktiviti haram itu. Remaja yang ketagih akan melakukan apa saja termasuklah melakukan jenayah untuk melakukan aktiviti haram itu dan seterusnya menyebabkan akhlak mereka bertambah rosak. Akhir sekali ialah didikan agama dan nilai-nilai murni tidak diterapkan dalam diri kalangan remaja pada masa kini. Hal ini disebabkan ibu bapa terlalu sibuk mengejar kemewahan duniawi dan kedudukan sehinggakan
mereka alpa terhadap perihal anak-anak mereka. Oleh itu, anak-anak mereka tidak mendapat didikan agama yang secukup oleh ibu bapa mereka. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat membezakan perkara baik dan perkara buruk terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Oleh itu, mereka melakukan suatu perkara negatif itu tanpa berfikir panjang. Kesimpulannya, ibu bapa perlu memantau keadaan anak-anak mereka supaya tidak mudah terjebak ke dalam aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. Selain itu, pelbagai pihak juga perlu berganding bahu untuk memikirkan penyelesaian masalah yang dihadapi untuk mengelakkan mereka ini daripada berterusan. Sesungguhnya, anak-anak merupakan aset yang bernilai kepada negara dan bangsa kerana mereka inilah akan memimpin negara pada suatu hari nanti. Sebelum saya mengundurkan diri, fikirlah bahawa zaman remaja hanya sekali. Sekiranya kita tersilap langkah, ia tidak akan berulang lagi. Fikirlah dengan sebijak-bijaknya. Dengan ini, saya mengakhiri ceramah ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datangnya daripada saya. Sekian, terima kasih.